Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam siri tafsir juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28, surah yang ke-58, nama dia surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ini adalah merupakan juzuk yang surah yang pertama dalam juzuk ini. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sehingga ke akhir surah. Buka Quran, kita baca sama-sama beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Balik semula kepada ayat kita, ayat yang ke-14. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam siri yang lepas kita bincang satu tajuk khas, tajuk yang besar, iaitulah tajuk tentang adab berada dalam majlis. Tengok ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Mana bila orang minta supaya kita bagi ruang kepada orang lain, maka kita bagi ruang. Nescaya Allah Ta'ala akan luaskan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi baca dalam tafsir kita ni, dalam Pimpin Ar-Rahman, para jemaah sekalian, kita telah huraikan sabab nuzul dan juga kaitan dengannya. Yang penting bagi kita, beradablah kita dalam majlis. Saya ulang sekali lagi supaya bila kita mari majlis, penuh depan dulu. Pergi di ruang yang di hadapan. Dia duduk dekat penceramah. Kecuali mari orang yang kemudian berat telinga, kata orang, dia tak apa dengar, kita bawa dia ke depan. Ataupun orang-orang yang dihormati, orang yang tua di kalangan kita, elok juga kita bawa dia ke depan, maka berilah ruang. Yang kita bimbang hari ini, mari dah lambat, pergi duduk tepi pintu pula. Allahu Akbar. Orang lain mari nak masuk, tengok, penuh dah.
Penuh mana? Penuh dekat pintu. Bukan penuh dalam masjid, dalam dewan majlis. Maka para jemaah sekalian menjadi peringatan kepada kita supaya beradab dalam majlis ataupun rumah ni kecil, dan juga peringatan anak kepada orang yang solat di surau-surau yang kecil seperti di stesen bas, RNR, di airport, supaya mengambil kira hak sahabat-sahabat kita lain yang nak solat. Jangan kita duduk panjang-panjang bacaan, jangan duduk zikir lama, sedangkan orang lain berdiri, nak solat pun tak boleh. Lama-lama lagi para musafir, dia ada jadual penerbangan dia yang terhad. Jadi kita duduk baca panjang. Saya lambat lagi. Saya lambat lagi. Orang belakang saya. Boleh jadi flight dia nak naik dah. Tapi dia ambil kesempatan nak solat dulu. Maklum sajalah. Turun kapal terbang nanti dalam keadaan penat. Mungkin seluar kita masuk tandas. Macam-macam, maka selesaikan dulu ibadat dia tu semasa sebelum penerbangan ataupun sebelum pergerakan. Dan jangan lupa Allah Taala sebut juga di sini tentang kelebihan kelebihan yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Orang beriman dengan orang kafir satu kumpulan. Sama-sama orang beriman. Yang berilmu, yang tidak berilmu satu kumpulan. Maknanya setiap kumpulan itu ada kelebihannya yang tersendiri. Kita kata, kita berilah ruang masing-masing, kita hormati kedudukan dan sebagainya. Itulah yang diajar oleh Islam. Kita masuk kepada tajuk baru pula. Dia panggil Al-Maqta'ul Akhir Minas Surah. Maknanya episod ataupun siri part yang terakhir, tajuk dalam surah ini, masalah Al-Wala wal-Bara'. Tulis dia punya tajuk, Al-Wala wal-Bara'. Apa makna Al-Wala? Al-Wala makna kita beri kepercayaan, kepatuhan, ukhuwah yang rapat, ketaatan, kesetiaan kita kepada orang-orang yang beriman, wal-Bara', dan kita jauhkan diri, berlepas diri daripada syirik dan segala musyrikin dan orang-orang yang walak kepada mereka. Ini ayat ini kita nak bincang tentang Allah SWT peringatkan tentang satu isu dalam kehidupan ini, dalam akidah, iaitulah akidah al-wala wal-bara'. Tengok kepada ayat 14 dan terjemahannya dalam pimpinan. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat karib, best friend, pergi duduk bertahaluf, pergi duduk buat kerjasama, buat pakatan dengan kaum yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan kekufuran dan khianatnya. Kita tahu orang ni orang khianat. Orang ni orang yang suka buat masalah kepada Islam. Tiba-tiba kita pergi duduk berkawan dengan dia, berteman rapat dengan dia. Ini bahaya. Allah Ta'ala peringat. Mahum minkum wala minhum. Mereka bukanlah dari golongan kamu dan bukanlah pula dari golongan kaum yang tersebut. Ini kumpulan yang ketiga. Kerana mereka ialah golongan munafik. Golongan munafik ni apa lidah mereka? Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Para jemaah sekalian, Al-Maqta'ul Akhir ataupun episod yang terakhir dalam surah ini membincangkan tentang tawaif al-mukhtalifah. Ada 3 kumpulan dalam dunia Islam. Waktu di Mekah dulu, ayat-ayat Makkiyah dia ada 2 saja. Yang pertama mukmin, Muslim. Muslim tu terbagi 2, qawiyul iman, yang kuat imannya, dan du'afa, orang yang lemah. Tapi mereka dalam skop Muslim. Kumpulan yang kedua, kumpulan kafir. Kafir banyak darjat. Ada kafir yang menentang secara keras seperti Abu Jahal, Abu Lahab,
puak-puak lain tu, itu yang keras. Ada kafir yang biasa-biasa je, pengikut-pengikut, lawan juga. Tapi taklah nama dia disebut-sebut dalam kitab sirah. Penentang Nabi SAW. Dan ada kafir yang relax. Dia panggil kafir cari makan. Boleh makan, relax. Tak ada kelahi orang, tidak. Dia kacau Nabi pun tidak. Tapi penyokong kepada kafir. Maka itu dia panggil dua kumpulan. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan Allah Ta'ala telah beri tamkin, kan, dalam ayat yang kita baca nanti, insya-Allah Ta'ala, Allah kata, kita akan beri kemenangan kepada umat Islam ini. Maka apabila Islam itu menang, memerintah, timbul satu lagi kumpulan, nama dia munafik. Munafik ni mana? Tengok Allah sebut ni. Mahum minkum. Dia tidak pergi dengan kafir total. Maaf. Minkum daripada kamu. Beriman penuh tidak. Wala minhum. Dan tidak juga daripada puak kafir. Dia panggil dalam ayat lain kata muzabzabin. Orang duduk terumbang ambing. Duduk atas pagar. Duduk tengah-tengah. Hak mana boleh cari makan. Di situlah dia ada. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini ada 3 dimensi kumpulan Islam, kumpulan kafir betul, kumpulan munafik. Na'udzubillah. Dan di dalam kumpulan ini, dia ada kaitan, ada hubungan, sama ada hubungan dengan sebab qarabah, kaum kerabat dia, yang ni Islam betul, yang ni munafik, tapi keluarga dia. Ataupun dari sudut asyarakah, dari sudut syarikat, orang panggil bisnes. Partner dari sudut bisnes. Orang yang Islam berbisnes dengan Yahudi. Yahudi toke-toke ramai di Madinah. Ataupun kawan lama. Muka duduk sekali, begitulah keadaan. Qarabah, sadaqah, bisnes, ataupun dia panggil kawan-kawan daripada kecil lagi duduk main, tiba-tiba bertukar, beralih, yang ni jadi Islam, yang ni kekal dengan kafir. Jelas dia punya keadaan. Sebagaimana kata di ulama tafsir, ayat ini, ayat yang kita baca ini, turun kepada kaum minal Arab, kumpulan orang Arab yang wala, yang memberi kepatuhan kepada toke-toke Yahudi. Walaupun dalam ayat ini Allah Ta'ala tak sebut Yahudi, tapi dia sebut qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Biasanya kalau kaum yang murka dalam Quran, yutlaqu alal yahud. Di mana? Dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim al-yahud wa man syai'ahum, dan kuncu-kuncu dia. Ya, hanya kata ayat ni Yahudi ni, kita lah. Siapa yang berperangai seperti Yahudi, maghdubi alaihim. Waladdallin, ad-dallin dalam Al-Fatihah, iaitulah kumpulan Nasara yang sesat, yang duduk mereka-reka ibadat dan ajaran yang tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang berperangai seperti ini, maka dia jadi al-dhalin. Yang kita nanya, ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah kata kepada kumpulan Yahudi, mahum minkum, dia tak ikut kamu, wala minhum, kafir betul apa tidak? Tapi dia kafir. Ada juga yang mengatakan laisu araban, bukan Arab seperti kamu, dan tidak juga orang aja, dia ni capu-capu. Allahu Akbar. Dalam Quran Tuhan kata dalam surah An-Nisa, muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Muzabzabin maknanya terumbang-ambing. Mutaraddidun, mutazabzibun. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, tanda hadis ini, masalul munafik, bandingan orang munafik itu, kamathalis syatil a'irati bainal ghanamain, seperti kambing yang terpencil di antara dua kumpulan kambing. Ta'iru ila hadza marratan wa ila hadhihi marratan. Sekali masuk kumpulan ini baik sini, sekali duduk baik sini. Itu dia panggil munafik. Macam kambing yang terpencil. Dia tak pergi situ, tak pergi sini. Kita kata na'udzubillah, hadis ini akhrajahu Muslim min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Allahu Akbar. Bahaya sekali munafik ni. Sebab
dia boleh belaka. Dia boleh pakai kopiah, ada atas masjid, boleh pakai songkok, bersamping, bawa bendera Maulidin Nabi SAW, berlarak panas sampai betis sampai kaki. Tapi dia boleh duduk dalam kumpulan-kumpulan liberal, kumpulan yang menentang Islam, ada juga dia di sana. Di dalam report polis pun dia ada, di dalam solidariti kepada puak-puak LGBT pun dia ada. Kita kata ini manusia yang bahaya. Manusia yang bahaya. Atas masjid ada, di kelab malam pun ada, na'udzubillah. Baiklah. Apakah simah? Ciri-ciri munafik ni, ciri-ciri mereka ni apa dia? Tengok dalam ayat. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Kerja mereka yang selalu bersumpah. Kalau tempat kita ni orang panggil sesumpah. Binatang yang bertukar warna tu, orang Kelantan kata pokok. Pokok ni sesumpah. Bahasa Malaysia kata sesumpah. Mana kerja dia bersumpah ya? Dia bersumpah atas dunia, tengok dalam ayat nanti. Di akhirat depan Allah Ta'ala nak bersumpah lagi pokok ni. Na'udzubillah. Maka kita kena fahamlah bahawa sumpah dia, maksudnya orang suka bersumpah ni siapa? Dipelopori oleh kumpulan munafiqin ataupun al-munafiqun. Dia bersumpah bohong. Dia bawa. Yang kedua, bersumpah al-kazibi an qasdin. Memang dia niat. Sumpah tu sengaja orang panggil. Bersumpah bohong. Ada juga orang lain bersumpah, tapi dia panggil sumpah. Sumpah apa? Tak sengaja. Itu lain. Ini sumpah bohong, ini sumpah palsu. Yang ketiga, dia bersumpah menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Wallahi, saya tak buat. Padahal dia baru sudah buat. Wallahi, saya tak tahu. Padahal semua maklumat ada dengan dia. Ini dipanggil bersumpah. Maka kejahatan munafik ini, sumpah dusta, pembohongan yang dibuat dengan sengaja. Yang ketiga, menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Ini jinayah yang dibuat. Maka Allah Ta'ala guna dalam ayat ini fi'lul mudhari'. Ini orang mengaji nahu. Wa yahlifun. Allah Ta'ala guna fi'lul mudhari' yadullu ala at-tikrar. Menunjukkan benda tu berulang-ulang. Perangai dia sama ya. Kalau kita baca dalam kisah munafik di Madinah, ada sebuah tesis risalah yang ditulis oleh sahabat saya, Dr. Terlupa dah nama, belajar di Madinah dulu. Sebuah risalah, tajuk dia Al-Munafiquna fil Quran. Tuan-tuan boleh cari dalam, mungkin dalam PDF ada. Al-Munafiquna fil Quran. Kisah munafik yang dikumpul daripada ayat Al-Quran, daripada ayat awal surah Al-Baqarah sampai kepada surah Al-Munafiqun, cerita-cerita tentang bagaimana keadaan munafik itu. Wal'iyazubillah. Mereka ini sangat berat. Perbuatan dia sangat jenayah. Allahu Akbar. Kalau orang yang baik, orang mukmin, bersumpah betul. Bersumpah dengan nama Allah, tidak bohong. Tetapi banyak bersumpah, itu pun dicela pada syarak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Jangan jadikan Allah Ta'ala itu bahan sumpah-sumpah kamu. Sikit bersumpah. Orang tanya, Pak Cik, saya nak beli barang ni, berapa? 200. Tak boleh. Saya nak jual 200,500. Wallahi saya beli dah 200. Kalau mu tak bersumpah pun tak ada masalah. Orang tu nak beli 200,500, dia beli. Tak apa, dia sumpah dengan nama Allah. Kerana barang RM220 bersumpah. Les. Kalau sumpah itu benar, itu pun dilarang. Kalau sumpah dah bohong, lagi dahsyat. Jangan jadikan Allah Ta'ala itu bahan mainan kita. Bersumpah sana sini. Benda besar bersumpah. Benda kecil bersumpah. Kita bersumpah ni biarlah benda yang betul-betul memerlukan kepada sumpah yang menunjukkan kekuatan di pihak kita. Kebenaran di pihak kita. Jadi kalau orang bersumpah bohong, maka itu bahaya. Allah Ta'ala larang daripada kita banyak bersumpah. Benar ataupun bohong lagi larang. Sebab orang yang suka bersumpah, lidah dia akan terbiasa dengan sumpah. Duk sumpah tak mau. Sumpah juga dengan orang suka cerca orang. Suka maki orang. Contohnya, bahasa menate baik bengok. Duk menate situ pak tua. Orang ajar mengucap apa bahasa menate. Na'udzubillah. Itu dia panggil kebiasaan mulut. Sangat berbahaya. Allahu Akbar.
Orang yang sumpah bohong ni, nama dia Al-Yaminul Ghamus. Tanda. Sumpah yang dusta, nama dia Yamin Al-Ghamus. Artinya sumpah yang menenggelamkan tuannya dalam neraka. Itu nak Yaminul Ghamus. Sebagian ulama kata, tidak ada kafarah. Kalau orang sumpah biasa, dia ada kafarah, boleh bayar denda. Kan? Bagi 10 makan 10 orang miskin. Tetapi kalau Yaminul Ghamus, tidak ada bayaran. Sebab memang jahat, menggunakan nama Allah semata-mata nak bohong, tak payah bayar. Ini di antara sebab tu kita kata bukan semua benda boleh bayar tu baik, besar kesalahan, tapi ada yang tak boleh bayar lagi dahsyat. Yaminul Ghamus. Ada setengah ulama kata bayar. Kalau hak betul pun kena bayar, hak sumpah bohong lagi kena bayar. Tapi pendapat yang mengatakan tak kena bayar tu lebih dahsyat. Contohnya orang pergi haji. Orang pergi haji ada 13 kesalahan. Cabut bulu, potong kuku. Mana lagi? Papa haji kita ni. Terlupa habis dah kursus haji tu. Potong bulu, cabut kuku, pakai wangian, pakai baju yang berjahit bagi orang lelaki. Itu semua kecil boleh bayar. Boleh puasa 3 hari, boleh bagi makan 6 orang miskin, boleh 9 ekor kambing. Tapi kalau pergi tumbuk orang, bahasa Natal ni, bam, tumbuk. Astaghfirullahalazim. Pergi jumpa ustaz nak bayar denda. Bayar kafar. Ada tak? Tidak ada. Bayaran dia sama ada haji awak mabrur atau tak mabrur. Na'udzubillah. Itu dia panggil yang tak boleh dibayar lebih besar daripada yang boleh dibayar. Kita boleh bayar, kita tenang hati. Ini tak boleh bayar. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada ayat Allah Ta'ala kata, ayat yang ke-15, sifat orang tadi, A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Jadi dalam ayat ini ada ulama mengatakan a'addallahu lahum azaban syadidan fid dunya, juga di akhirat. Masya-Allah, tabarakallah. Az-zul wal hawan. Di dunia Allah Ta'ala tulis orang-orang suka bersumpah ni hina di dunia. Orang manusia tak akan peduli kepada dia. Sumpah lagi. Main dengan nama Allah Ta'ala. Ada kata di akhirat lagi dahsyat. Dan ada juga yang mengatakan innahu azabul qabri. Azab dalam kubur. Kita mengatakan jadi belakalah. Siapa dia menggunakan nama Allah, duk jual nama Allah Ta'ala dengan mainan-mainan sumpah gini, atas dunia dia hina. Di dalam kubur dia kena, di akhirat wal-iyazubillah asyaddu azaban, lebih dahsyat daripada itu lagi. Sebab apa? Kenapa puak munafik ni suka bersumpah? Tengok dalam ayat 16. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Perisai sebagai penyangga. Benteng untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya dari dirampas atau dibunuh. Sebab apa? Kita ni ada kumpulan-kumpulan tertentu. Bila orang ni mengaku Islam, maka dia kena duduk di bawah peraturan Islam 100%. Kalau dia kafir, dia hanya ikut peraturan Islam yang kita boleh paksa dia. Tapi bukan semua. Contohnya orang kafir. Oleh kerana dia kafir, kita tak boleh paksa dia solat. Dia tak boleh solat, kita tak boleh kacau dia. Dia tu solat. Dalam agama dia membenarkan makan babi. Makanlah, lantaklah kan. Tapi janganlah buka cara terbuka. Kita tak boleh larang. Kalau agama dia membenarkan minum arak, mabuk je lah. Itu dia panggil kita tak boleh benar. Tetapi dalam undang-undang syariat, peraturan perundangan Islam, dia kena ikut. Jangan langgar kita punya peraturan, maka kita boleh ambil. Satu lagi kumpulan, bila orang ni berisytihar dia Islam seperti orang munafikin yang telah menzahirkan Islam, maka kita akan berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah sebagai seorang Islam. Bila dia langgar SOP, bahasa COVID ni SOP ataupun PKP yang telah digariskan oleh Islam, maka mereka dianggap sebagai kumpulan murtad.
Bila murtad, dia ada undang-undang khas, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa dia tukar agama suka-suka je, maka dibunuh orang itu. Panjanglah cerita tentang hukum yang bunuh pada orang murtad ini. Yang pentingnya, mereka orang munafik, supaya mereka tidak dijatuhkan hukuman murtad, ittakhazu aimanahum. Mereka telah mengambil sumpah mereka, junnatan, sebagai perisai. Sikit-sikit, sumpah. Pasal nak kata dia ni tak ada masalah. Ada dalam qiraat tanda, ini orang belajar bahasa, belajar qiraat. Wa qara al-Hasanul Basri wa Abul Aliyah, dia baca ittakhazu imanahum junnatan. Nah, menarik ni. Qiraat jumhur ittakhazu aimanahum. Dua qiraat tadi ittakhazu imanahum, mereka telah menjadikan iman mereka, menzahirkan iman mereka junnatan, sebagai perisai. Kenapa awak? Kita sama, serba sama besar. Duduk belakang imam, solat. Solat belakang imam. Lepas solat, cepat-cepat dia keluar. Yang penting bagi munafik ini, dia tak mau dengar kuliah. Tak mau dengar kuliah sebab sakit kepala dia. Muka kuliah tu duk hentam atas kepala dia. Jadi kadang-kadang nak mikir juga, nak tegur. Ada jemaah ni mari solat jemaah, tapi waktu orang kuliah, lari balik. Kita kata jangan duduk perangai yang ikut perangai munafikin. Tak mau. Orang ada masyarakat, anak kecil rumah, nak balik mengasuh pula isteri nak solat maghrib contohnya, tak boleh nak dengar kuliah, itu ada keuzuran. Tapi yang saja-saja. Nak pergi buah kedai kopi, orang azan Isya mari pula. Kadang-kadang kita rasa nak tutup itu pagar. Siapa dia keluar, tak masuk dah. Ini perangai. Jadi pokok munafik, kita tak kata munafik tu. Cuma jangan buat perangai macam munafikin. Munafik ini dia solat, dia tak ada. Zaman Nabi ada nama dia Al-Julas, tanda nama. Al-Julas Ibnu Suwaid. Pakcik Julas ni apa kerja dia? Solat belakang Nabi, lepas solat dia pergi duduk di kelab dia, duduk buah. Anak saudara dia nama Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad ni kanak-kanak, tapi setia dia solat dengan Nabi kuliah. Sudah Nabi ceramah dia balik. Ya Ami. Ami tu pakcik. Ami, Allah rugilah bawa kamu ni tak dengar Nabi kuliah tadi. Rasulullah SAW cerita kepada kami syurga, seolah-olah kami nampak depan mata tu syurga. Cantiknya, boleh bayangkan. Dia cerita tentang neraka, kami rasa takut seolah neraka depan kita. Pakcik dia kata apa? Pakcik Julahnya kata apa? Ya Umair, kalau kata-kata kamu benar, kami semua ni, geng-geng kelak kami ni, lebih bodoh daripada himar, daripada dongki. Sudah. Umair bin Sa'ad bangun cegak pinggir. Ya Ami, pakcik, mulah orang yang aku paling sayang. Kata pakcik jaga dia. Tapi oleh kerana menghina Nabi, aku sekarang berada di persimpangan jalan. Sama ada aku menjadi pengkhianat pada Islam, aku diamkan cerita ini, atau aku bagi repot pada Rasulullah SAW. Tengok tuan-tuan. Budak yang imannya mantap, dia tak akan diam. Bukan budak kita dulu ni, duduk main PUBG apa benda, duduk main matching telefon, tahu apa. Tengok orang yang punya mantap iman ditarbiah oleh Nabi SAW. Pakcik dia ketawa. Umar, Nabi tak akan percaya cakapmu. Siapa kami? Semua duduk belakang Nabi dengan serban besar. Umar bangun, pergi repot pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Umar, Julas, pak saudara aku, kata gini-gini. Sahabat-sahabat yang duduk sebelah Nabi, ya Rasulullah, hazal walad, hazal tifil, budak ni. Julas, orang hebat, solat berkelakar Nabi. Orang tak boleh percaya, tak boleh terima dengan penampilan dia, dengan kehebatan dia. Bayangkan tuan-tuan, seorang kanak-kanak yang ikhlas. Laporan dia tidak diterima. Apa jadi? Umar bangun, mengangkat tangan kepada Allah. Ya Rabbi, in kuntu sadiqan fasaddiqni, wa in kuntu kaziban fakadzibni. Ya Allah, sekiranya benar laporan aku ini, benarkanlah. Kalau aku bohong, bohongkanlah. Subhanallah. Belum sempat dia keluar daripada masjid, malaikat turun, bawa ayat Quran. Yahlifuna billahi ma qalu, wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka akan bersumpah, dia tak kata, dan
sedangkan mereka telah mengeluar perkataan kufur. Nabi kata, "Abshir ya Umair min fawqi sab'i samawat." Wahai Umair, Allah Taala telah turunkan wahyu daripada 7 petala langit membenarkan laporan kamu, pergi panggil pak cikmu. Oh, pergi panggil. Julah mari selamba je relax. Apa Rasulullah? Budak nak percaya. Oh, Sami tak kata, yahlifun, bersumpah. Nabi dah ada ayat Quran dah cerita, mereka ni akan bersumpah. Itulah dia panggil sesumpah. Kumpulan munafikin yang main sumpah-sumpah ni, kita orang Islam jangan bersumpah kecuali dalam perkara yang diperlukan saja. Tuan-tuan boleh baca kisah Umair bin Sa'ad ni dalam blog saya, tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari kisah golongan menghina Islam, istihza biddin dulu dan sekarang. Saya tulis satu makalah menceritakan tentang peristiwa Umair bin Sa'ad, kerana ini kita perlu anak-anak muda, perlu kepada orang yang tegas dalam beragama sebagaimana yang ditunjuk oleh golongan generasi sahabat dalam masalah mempertahankan Islam. Ni ada orang kata, orang hina Islam relax ya kita. Tak. Main-mainnya. Orang kata apa-apa tak apa. Zaman kita sekarang, itulah dunia lah ni. Itulah dunia kelemahan iman yang menyebabkan kita tak peka, tidak ada kekuatan jiwa untuk berdepan dengan puak-puak liberal, puak LGBT, puak-puak yang karuk ni. Kita mesti berlawan. Baik. Ittakhazu aimanahum, dalam riwayat, dalam qiraat ittakhazu imanahum, mereka menjadikan iman sebagai benteng. Duduk solat belakang Nabi tapi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis, dalam kelak-kelak bual mereka. Subhanallah. Apa lagi jawatan mereka? Fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Maka demikian dapatlah mereka berpaling atau menghalangi orang lain dari jalan Allah, oleh itu untuk mereka adalah azab yang seksa yang menghina. Jadi kerja dianya fasaddu an sabilillah, mereka sekat diri mereka sendiri daripada menerima keimanan pada Allah, dan mereka sekat orang lain juga daripada mendapat kemanisan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Itulah perangai puak-puak munafik dahulu dan sekarang. Dia panggil golongan al-istihza' biddin, golongan yang permain-mainkan agama ini daripada dulu hingga sekarang. Na'udzubillah. Allah kata apa? Tengok ayat 17. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali dapat memberikan sebarang pertolongan pada mereka dari azab Allah. Mereka lah ahli neraka, mereka tetap di dalamnya. Para jemaah sekalian, ayat ini kaitan dia dengan munafikin. Harta dia, anak pinak dia tak boleh memberi pertolongan dia pada hari kiamat. Yang boleh memberi pertolongan pada dia, amalan dia soleh, iman dia. Kisah ini menunjukkan ketua munafikin di Madinah, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Comel kan nama tu Abdullah. Kan? Ubay itu ada nama sahabat lain, nama Ubay bin Ka'ab, macam lagi Ubay. Salul bin Salul. Anak dia juga nama Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia minas salihin, dia di kalangan orang yang saleh. Allah bagi kata putus, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Harta bendamu, anakmu, mu jangan nak menumpang di akhirat esok, tidak ada harapan. Abdullah saleh, bapak dia Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik. Na'udzubillah. Banyak. Terdapat juga di kalangan beberapa orang sahabat, kan, ayah dia kafir, anaknya Islam. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah kata, Allah keluarkan yang hidup ni daripada yang mati. Pok dia mati iman, mati hati, tapi anaknya beriman. Biasanya begitu. Orang tua-tua ni payah nak berubah. Kalau dalam bahasa ceramah ni dia panggil golongan saluran satu ni payah nak berubah. Tak, set tua. Tapi ramai di kalangan orang tua yang berubah. Maka anak-anak dia bersoleh. Bapak dia kafir. Anak dia tak boleh nak tolong esok di akhirat. Yang boleh tolong hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi syafaat dia kepada khas kepada pak saudara dia Abu Talib
yang telah membela dia, tapi setakat tu yang Nabi kata aku boleh beri, meringankan azab kalau nak banding dengan orang lain. Itu je. Tapi nak lepas terus tak boleh. Maka nilai manusia duduk di mana? Tanda tuan-tuan, nilai seorang manusia duduk di mana? Duduk di iman, duduk di amal soleh. Kalau tidak, tak ada nilai. Oh, maka kita tahu. Kita miliki harta banyak. Kan? Banyak tak banyak tak harta kita ni? Banyak. Anak ramai. Bila ke harta kita menjadi manfaat kepada kita dan bila ke anak kita jadi manfaat? Jawabnya, kalau harta kita tu kita infak fisabilillah dan kita dapat daripada harta yang halal, maka itu aset besar untuk kita di akhirat. Nabi sebut man anfaqa, siapa dia beri nafkah, dia akan dipanggil melalui pintu-pintu di syurga yang banyak esok. Masya-Allah, maknanya kelebihan nafkah banyak. Kelebihan kita banyak, tapi kalau tidak ada kunci, tak beriman, tak jadi, apa nak boleh buat? Maka yang memberi manfaat kepada dia, harta benda manfaat, anak cucu manfaat, tapi anak cucu yang beriman, alhaqna bihim zurriyatahum, dalam siri ceramah kita kepada alam akhirat, Allah kata alhaqna bihim zurriyatahum, Allah akan kumpul balik kita dengan zuriat kita di akhirat esok, kalau semuanya beriman, insya-Allah. Tapi kalau orang ni kafir, apa nak buat? Sebab itulah kita kata harta benda kita ni sangat-sangat rugi para jemaah sekalian. Bila rugi? Kan, harta benda yang dicari melalui jalan yang haram. Contohnya, hari ini ayah dia ambil riba ataupun rasuah, dia pegawai kerajaan, rasuah. Kumpul harta, kumpul banyak-banyak, berjuta-juta harta. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar-rabi war-rashi, si perasuah, si makan riba ni mati. Harta dia ditinggalkan kepada siapa? Isteri dengan anak-anak. Masya Allah. Isteri salihah, anak salihin, orang yang salih. Anak dia dapat harta pusaka, dia tak tahu ayah dia menipu. Dia tak tahu, dia tak pun tak erti, dia tahu. Ayah dia dengan dosa riba dan rasuah bergeloman, bertempur dengan malaikat dalam kubur. Isteri dengan anak-anak yang soleh dapat menggunakan harta ini untuk infak fisabilillah. Inilah kita kata yukhrijul hayya minal mayyit. Anak-anak dapat menggunakan nikmat harta ini untuk fisabilillah, tapi ayah dia yang salah jalan, mencari jalan yang salah, telah bertempur dengan malaikat dalam kubur, wal iyazubillah. Ataupun dalam kitab tafsir ini kata iktasabu bil yamin al-kazibah. Mereka mencari harta dengan sumpah-sumpah yang bohong. Kita nak kaitkan dengan ayat kita ini. Maka ulaika ashabun narihum fiha khalidun, bagi orang kafir itu, iaitulah bagi mereka ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Itu untuk orang kafir. Kafir yang mengaku munafik kekal dalam neraka. Al-asi minal mu'minin, orang yang derhaka di kalangan orang Islam, mereka akan dibakar dan dilepaskan, insya-Allah. Tapi berapa lama itu hak Allah Taala. Jangan duk tanya berapa lama. Neraka jenis apa? Terus tanya. Neraka tu, sebut neraka tu cukup dah menakutkan kita. Kita pergi pada ayat 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadzibun. Allahu akbar. Tengok perangai orang suka bersumpah. Si sesumpah ni bukan sumpah atas dunia, tuan-tuan. Di akhirat nak bersumpah lagi. La haula wala quwata illa billah. Setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinak mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan. Cari anak dia, no. Anak dia kata, la. Awak kafir, saya mukmin. Pergi dekat harta dia, harta kata, ambil aku dulu dengan cara yang haram, bakar dia. Tak tahu apa. Sudah. Ketika mereka semuanya dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, tak boleh nak guna harta benda, tak boleh nak guna anak pinak, maka mereka akan bersumpah kepadanya. Boleh lagi dia bersumpah di depan Allah. Dia kata apa? Dia bersumpah bahawa mereka adalah orang-orang yang mukmin, orang beriman, sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu di dunia dulu. La haula wala quwata illa billah. Tak malu muka puak ni.
Dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah kepada mereka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah golongan pendusta. Na'udzubillah. Oleh kata di ulama tafsir, oleh kerana mereka mudmin, ketagih di atas dunia, dia bersumpah, sudah jadi adat kebiasaan, di akhirat depan Allah Ta'ala pun nak bersumpah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu mula-mula mulut boleh bercakap. Lepas pada itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami sealkan di atas mulut mereka, tak boleh cakap. Sebab dia bersumpah lagi di akhirat esok. Dia tak tahu ke dia bersumpah depan Allah yang tahu segala-galanya. Tapi orang tak malu muka lagu tu lah. Pasal itulah buat penipu ni, kalau dia pergi mana-mana, pergi depan Tok Imam dia bersumpah, depan ustaz bersumpah, di mahkamah bersumpah, walaupun tahu sumpah palsu. Sebab dia sudah jadi manusia sesumpah. Wal'iyazubillah. Kita pergi kepada ayat 19. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sebab apa dia jadi lagu ni? Tanda. Kenapa mereka jadi sedemikian? Sebab syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka. Dia telah dikuasai oleh syaitan, maka dia jadi manusia syaitan. Na'udzubillah. Kan anda ada sebut dulu, tingkatan manusia dengan jin. Nah, ada beberapa tingkatan. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kufur, ada manusia yang baik, dan ada manusia yang menjadi syaitan. Syaitan itu dia panggil sifat. Manusia yang derhaka, manusia yang kufur, jin yang derhaka, jin yang kufur, nama dia syaitan. Bapak jahat lagi, nama dia iblis. Na'udzubillah. Baik. Syaitan telah mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah hizbu syaitan. Mereka itulah parti syaitan, puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Allah kata sini istahwaza, al-ahwaz, al-ahwazi maknanya al-quwal ghalib, kuasa power yang kuat. Istahwaza alaihimus syaitan, mana syaitan dapat menguasai puak-puak ni. Apakah ciri-ciri mekanisme golongan nak dikuasai oleh syaitan? Tengok dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini akhrajahu Ahmad daripada Abi Darda. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin." Tidak berkumpul dalam mana-mana tempat, di kampung ataupun di pendalaman. Mana kita berjalan 3 orang, pergi duduk lautan, cari madu lebah, cari bukit, cari buat kebun ke apa benda, ataupun kita travel musafir mana-mana, 3 orang. La tuqamu fihimus salah, yang tidak didiri solat padanya. Ada ulama katakan sini tak solat berjamaah. Illa qad istahwaza alaihimus syaitan. Maknanya kumpulan ini telah dikuasai oleh syaitan. Nak tengok orang kena kuasa syaitan, kampung tak ada solat jemaah, tak ada solat, tu syaitan belakang. Tak dalam kurungan kecuali musim PKP. Takut tuan-tuan kata beratlah kita 3 bulan kena bayar syaitan. Nah, kita tak solat di masjid kerana dilarang, tapi di masjid ada orang solat untuk nak melepaskan fardu kifayah. Sebagaimana kata sebagai ulama, solat jemaah itu fardu kifayah kan. Ada kata fardu sunat muakkad, dan ada yang mengatakan wajib. Untuk melepaskan ni tanggungjawab dosa, pihak penguasa benarkan beberapa orang solat berjamaah. Alhamdulillah di masjid kita ni tak putus solat jemaah. Zaman COVID-19, zaman PKP 1, 2, 3, PKPP pun solat berjamaah berterusan. Tetapi yang lain-lain tak pergi masjid kerana masalah kesihatan, kita juga solat jemaah di rumah. Tapi kalau solat seorang-seorang tidak berjamaah, istahwaza alaihimus syaitan, rumah itu telah dikuasai oleh syaitan, wal'iyazubillah. Jangan main. Nabi kata apa? Fa'alaika bil jamaah. Maka hendaklah kamu sentiasa dengan berjamaah. Fa innama ya'kulu dzibul qasiyah. Serigala akan tangkap kambing-kambing yang terpencil. Kita ni kalau semaya sore, kadang-kadang tak tahu berapa rakaat maya. 4 ke 3 ni. 4 gelap tak sudah maya. Bila kita ramai-ramai kita boleh rakaat yang kelima dah tu. Ada orang tegur. Kita kata masya-Allah. Tujuannya apabila kita ni lupa pada zikir,
lupa kepada salat, lupa kepada Quran, fa ansahum zikrallah, syaitan menguasai, maka mereka akan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini punca manusia lupa. Bila dia lupa, dia masuk dalam hizbus syaitan, kumpulan syaitan. Kumpulan syaitan ni dia panggil, Allah Taala sebut hizbus syaitan, kumpulan syaitan. Ada satu kumpulan atas dunia ni, nama dia Hizbullah. Dia dengar. Hizbullah ni pokok Syiah. Pokok Syiah, tapi dia mengaku dia Hizbullah, mana dia ni parti kumpulan Allah. Padahal dia duduk cerita sahabat hari-hari, kita kata bukan Hizbullah tu, itulah Hizbus syaitan. Nama dia syaitan menguasai mereka, kerja dia maki sahabat. Tak. Ada setengah ulama ni Syekh Qaradawi panggil Hizbullah, bukan Hizbullah. Jadi kita jangan nama-nama tidak mensucikan kumpulan. Yang mensucikan kumpulan itu amalan mereka dalam kumpulan tersebut. Ini kadang-kadang kita ni bila letak jenama Islam jadi molek belaka. Hospital Islam kan, pusat rawatan Islam, kumpulan Islam, apa saja yang berkait dengan Islam, kita kata hati-hati. Bukan nama itu membersihkan orang, kumpulan, tetapi amalan dalam kumpulan itu yang menentukan mereka ini Islam atau tidak Islam. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat yang ke-20. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Siapa nak jadi manusia hina di dunia, hina di akhirat, lawan Allah, lawan Rasul. Itu je. Orang cerita ni sunnah Rasul, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa main sunnah-sunnah? Zaman sekarang ni bukan orang naik unta. Boleh faedah. Tuan-tuan baca dalam makalah yang saya tulis, nama dia Madrasatul Istihza, golongan menghina Islam dulu dengan sekarang. Banyak cerita-cerita tentang munafikin yang telah kita bincang kepada hari ini. Kejadiannya yuhadunallaha wa rasulah, mereka menentang Allah dengan Rasul, sama ada secara terang-terangan atau secara tersembunyi, bermakna menentang agama Allah. Rasulullah dengan ini menentang agama Allah, maka mereka itu fil azalin, mereka sangat-sangat hina di dunia dan juga lebih-lebih lagi di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala kata mereka zalilun, hina. Tak. Fil azalin, maknanya sangat hina. Termasuk di kalangan kumpulan-kumpulan yang hina, telah menjadi sunnatullah, bahawa orang-orang yang menentang Islam mungkin nampak hebat peringkat awalnya, tetapi akhirnya mereka hina. Allah kata apa? Dalam ayat 21, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, sesungguhnya aku dan rasul-rasulku tetap mengalahkan golongan yang menentang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Allah Ta'ala sebut di sini, kita akan menang. Siapa yang beri kemenangan? Yang bersifat dengan Al-Qawiyyu, Al-Aziz, kuat, lagi Maha Berkuasa, Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita jangan lemah, kita ada Allah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, tak ada dah orang dunia Islam atas dunia ni. Nyakubai lama dah ke puak kafir. Maka sebab-sebab nak mendapat kemenangan itu perlu ada. Allah Ta'ala tak bagi percuma. Dalam ayat lain Tuhan kata, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdam. Mu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kita tak tolong agama Allah, nak suruh ya Rabbi duk main berdoa saja buat kerja dak. La. Itu bukan cara Allah Ta'ala didik manusia ni, dengan berusaha baru bertawakal. Kita doa, kita berjuang, kita bertawakal Allah, insya-Allah. Allah kata apa? La aghlibanna ana wa rusuli. Allah Ta'ala akan kalahkan kumpulan-kumpulan yang menentang, dan kita akan menang insya-Allah. Cuma kena banyaklah guna insya-Allah. Bila saya tengok kenyataan akhbar, tulisan-tulisan penguasa-penguasa kita ni, bila sebut tentang Qawi, kita akan menang, kita akan menang. Tambahlah sikit sebagai seorang Muslim. Kita akan menang lawan Qawi, insya-Allah. Letak situ. Allah Ta'ala tegur Nabi Allah Sulaiman AS. Satu malam dia jimat berapa orang isteri dia, atas rasa nak suruh lahirkan mujahidin, tapi dia terlupa kata insya-Allah. Itu pun Allah Ta'ala tegur. Tak dapat anak, boleh anak pula sebelah, tak cukup seorang. Subhanallah. Jadi patutnya tolong sampai-sampailah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dalam kenyataan kita, kenyataan akhbar ke apa, banyakkan perkataan insya-Allah. Kita akan menang.
insya-Allah. Qawi ini akan hilang, insya-Allah. Patutnya begitu, tapi jangan over confident. Semua benda tahta masyiatillah, di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat yang terakhir dia panggil ini ayat batu uji. Kayu pengukur. Iman seorang manusia duduk di sini, duduk sini. Tengok dalam ayat 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Allahu Akbar. Tengok, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak, berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini betul-betul menentang Islam, menentang pelaksanaan undang-undang Islam. Kita hidup berbaik-baik dengan mereka, dia berpakatan-pakatan dengan mereka. Kita kata la, hati-hati. Ini dalam bukan soal nak bincang tentang benda, tapi ini soal al-wala wal bara, soalan kepatuhan kita, soalan kita berlepas diri daripada kafir dan musyrik. Allah kata, tengok ni, nak tunjuk betapa besarnya isu ni, Tuhan kata apa? Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka dan anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka, au ikhwanahum au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Mana Tuhan letak semua. Dia panggil dari sudut tartib qarabat. Tartib qarabat ni mula dengan ayah dulu, mak kita. Au aba'ahum, au abna'ahum, anak, cucu. Ikhwanahum, adik-beradik. Ashiratahum, kumpulan kita, sepupu, siti, anak-anak kita, tak kira. Kalau mereka menentang Allah dan Rasul, kamu lawan. Jangan duduk main anak-anak kita. Tak gamuk, tak sapat. La, dalam masalah Islam kita mesti tegas, sebagaimana kisah Umair bin Sa'ad bangun depan Pak Dara, wallahi ya ammi, mulah orang paling sayang atas dunia ni, tapi hari ini kamulah orang yang paling aku benci. Bagaimana Umair bin Sa'ad, tiflun, kanak-kanak, boleh menyatakan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam peperangan Uhud, ketika tentera Islam sudah ramai yang syahid, Abu Sufyan yang mengetuai tentera naik atas bukit, dia lau, afikum Muhammad ada lagi? Nabi kata, la tuji, jangan jawab. Sayyidina Umar begini nak jawab, afikum Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar ada, jangan jawab. Afikum Umar ada ya? Nabi kata, diam Umar. Tak usah jawab, tak usah layan. Isu kecil, isu peribadi. Lah. Dia naik atas bukit, Ali Hubal, dia kata berhala yang paling tinggi hari ini. Nabi kata, la. Bangun. Jawab. Sebab dia telah menyentuh akidah, menyentuh Allah. Nabi kata, jawab, ajib. Allahu a'la wa ajal. Allah yang paling tinggi, yang paling agung, bukan berhalamu. Ini kita kena belajar. Isu akidah bukan isu main-main, bukan isu keluk-keling, bukan isu nak belanja teh kedai kopi. Orang hina Islam sebab dia nak belanja kita bodoh dengar. Lah. Kalau orang hina Islam, dialah meja kita, sama ada kita tungging meja atau kita lari keluar daripada majlis yang tidak baik. Jangan main-main. Allah kata apa? Kalau ini orang yang bertegas, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah telah menetapkan iman mereka. Orang yang betul-betul lawan, tak kira anak-anak, tengok tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak dia dapat maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak bunuh Abdullah bin Ubay kerana terlalu jahat munafik. Abdullah mari jumpa Nabi, ya Rasulullah. In kunta qad azamta, kalau betul-betul nak bunuh bapa aku, biar aku yang bunuh. Subhanallah. Dia kata kenapa? Kalau orang lain bunuh, aku tengok orang pembunuh bapa aku berdendam.
Tapi aku sendiri yang bunuh, aku tak ada dendam lagi. Kerana Allah, aku bunuh bapak. Subhanallah. Ini ketegasan mereka. Maka, bila mereka kuat, Allah Ta'ala menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal dalamnya. Allah reda akan mereka, dan mereka pun reda serta bersyukur akan nikmat pemberian Allah. Mereka lah Hizbullah, penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong agama Allah itu ialah orang yang berjaya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita tengok ada yang mengatakan ayat ini turun kepada 12 orang sahabat ta'arradu li ba'di qarabatihim, yang menentang keluarga dia sendiri dalam peperangan dengan Islam. Cuma ada sebahagian menceritakan tentang katanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bunuh bapak dia dalam peperangan. Tetapi para ulama mahal muhaqqiqun mengatakan bahawa kisah itu tidak benar. Dari sudut faktanya tak benar. Tanda tuan-tuan. Kisah Abu Ubaidah bunuh bapak dia dalam peperangan la yasih, tidak sahih. Sebab apa? Karena bapak dia Abu Ubaidah Al-Jarrah mata qadiman bi Makkah qabla al-Islam atau qabla al-hijrah. Ayah dia mati Mekah belum hijrah atau belum Islam lagi. Tiba-tiba mengata ayah dia bunuh di dalam peperangan di Madinah, kita kata la. Ini dipanggil fakta. Boleh tengok dalam satu buku ni, untuk ustaz-ustaz ni tanya. Buku dia Masya'a walam yathbut fi sirah. Benda yang tersebar masyhur tapi tidak sabit dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari sudut fakta. Manakala kita belajar ilmu fakta, kita kata ini fakta silap. Ayah dia mati awal, macam mana dia bunuh? Ini cerita fakta ni sikit lah. Ada orang, dia nak memburuk-burukkan seorang tu. Nah, dia kata, dia tu hari asyik duk belawai, duk balas dengan ayah dia ya. Sekat dia pergi belajar di Arab. Ada orang bagi tahu dengan anak, dia kata, betul kau. Seorang anak ni pergi belajar di negeri Arab, balik duk balas dengan ayah dia. Kata, siapa orang tu? Dia kata orang tu pergi belajar, ayah dia sudah meninggal dunia, rahimahullah taala. Macam mana dia balas? Ini semua fakta karut. Baik. Kesimpulan. Al-mualat wal muwadah ala salahati adrub. Tanda tuan-tuan. Ini penting. Kita simpulkan ayat ini, ayat 22 ni ujian, batu uji kepada iman kita. Maka cerita mualah memberi kepatuhan wala ini ada 3 perkara. Yang pertama, muadatul musyrikin. Orang yang berkasih sayang dengan orang musyrikin, dengan orang kafir, kerana kekafiran dia, maka dia ni kafir sekali. Na'udzubillah. Ini dia tu kafir sekali. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Kenapa sayang ke dia ni? Sebab dia kafir. Boleh sekali kamu. Yang kedua, al-muwalah wal muwadah al-muharramah. Tapi dia tidak kafir, tidak syirik. Seperti orang yang cenderung kepada orang kafir. Sebab dia macam-macam lah, tak kira lah. Sebab dia bersama dengan kita, geng kita, perjuangan sekali, reformasi sekali, maka kita berkasih sayang dengan dia kuat-kuat. Maka para ulama mengatakan darjat di sini tidaklah siapa mereka kafir, tapi darjat dia haram. Sebab berkasih sayang dengan orang kafir. Lebih-lebih lagi kalau orang kafir terang-terang menentang Islam, kita juga menjadi penentang bersama dengan mereka. Wal-iyazubillah. Tapi haram, besarlah dosa. Walaupun duna syirki, tapi dia termasuk dalam kabiratun minal kabair, dalam dosa besar, perbuatan yang sangat berbahaya. Na'udzubillah. Yang ketiga, al-qadrul mubah. Kadar yang dibenarkan, yang diharuskan, iaitulah al-muamalatul hasanah, wal qawlut tayyib, wal khuluqul karim. Kita berinteraksi dengan non-muslim dengan akhlak yang baik. Jiran kita orang bukan Islam, tak ada masalah. Kita nak pergi ziarah dia sakit, kita nak pergi tegur dia, morning, apa khabar, pagi-pagi sudah happy, bagus, tak ada apa. Kita beli makanan, kita nak sedekah dia, boleh. Dan sebab kejiranan, tak kawan-kawan kita satu pejabat, tidak jadi masalah. Tapi jangan cuba sekali-kali memperakui amalan syirik mereka. La. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullah. Allah Ta'ala tidak larang kamu berkawan, berbaik-baik dengan orang yang tidak memerangi Islam dan tidak nak mengeluarkan Islam daripada kampung dia,
antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu, berlaku adil pada mereka, sebab Allah Taala suka kepada keadilan. Satu kuliah saya di sini, kita kata kenapa Allah Taala kabulkan doa orang kafir yang mazlum, yang dizalimi. Dalam hadis Nabi kata Allah Taala akan dengar rintihan orang kafir walaupun yang dizalimi, walaupun dia kafir. Kita orang mukmin, kalau kita berdoa, kita makan benda maksiat, tak kabul. Kenapa orang kafir syirik dikabulkan oleh Allah Taala? Yang dizalimi, jawab di para ulama, Allah Taala bukan kabul doa dia kerana dia kafir, tetapi Allah Taala kabulkan doa kerana dia dizalimi, bermakna Allah Taala nak kita berlaku adil kepada semua manusia, tidak menyokong sebarang kezaliman. Dikabulkan doa orang kafir sebab keadilan, untuk membela keadilan, bukan kerana dia syirik pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ayat Quran. Maka kita kata ada 3 kumpulan. Sokong orang kafir dengan kesyirikan dia, kafir sekali, na'udzubillah. Memberi kesokongan, kepatuhan, walak pada orang kafir kerana friend kita, kerana geng kita, kerana apa, maka ini kabiratun minal kabair, termasuk dalam dosa besar. Kan? Yang ketiga, al-qadrul mubah, qadar yang dibenarkan, iaitulah sekadar kita berkawan-kawan dengan mereka dan tidak lebih daripada itu. Maka itu dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini, ayat 22 ini menjadi batu uji, parameter kepada iman kita. Tak apalah, anak-anak kita kafir lah, jangan duk main lagu tu. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kita surah Al-Mujadilah secara ringkas-ringkasnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam suratul Hasyri dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.